Apa itu wakaf? Wakaf diistilahkan dengan apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf ada disebut dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Dalam hal ini Allah berfirman sebagaimana berikut, kamu sesekali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Baiklah, sekarang mari kita lihat kepada jenis-jenis wakaf yang terbahagi kepada dua, iaitu wakaf khas dan wakaf am. Wakaf khas bermaksud pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti membina masjid, sekolah agama dan sebagainya. Lebih lanjut, wakaf khas adalah wakaf yang telah dikhususkan oleh wakif untuk manfaat yang tertentu. Manakala wakaf am pula bermaksud pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata. Oleh itu, wakaf am tujuannya ialah untuk manfaat umum demi pembangunan ekonomi umat Islam menerusi berbagai aktiviti mengikut hukum syarak. Seterusnya kita akan mengenali rukun-rukun wakaf yang terbagi kepada 4. Yang pertama ialah wakif, yang bermaksud orang yang memberi wakaf. Antara syarat untuk menjadi wakif adalah merdeka, berakal sihat, dewasa dan bukannya hamba. Yang kedua ialah mauquf, iaitu harta yang diwakafkan di mana harta itu mestilah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga ialah mauquf alai, yang bermaksud penerima wakaf, di mana dalam penerimaan wakaf si penerima boleh menjadi orang awam atau komuniti setempat seperti pelajar sekolah agama. Dan yang keempat ialah sirah, iaitu lafaz wakaf, di mana wakif memberikan pernyataannya untuk mewakafkan harta bendanya. Justru itu, mari kita lihat kepada syarat harta yang diwakafkan dalam Islam. Syarat pertama ialah kekal dan bernilai. Harta tersebut mestilah berbentuk kekal yang mempunyai nilai mengikut hukum syarak dan boleh diambil manfaatnya seperti tanah atau bangunan. Syarat kedua ialah harta tersebut mestilah dimiliki oleh pewakaf, di mana harta tersebut boleh dipindah milikkan dan harta ini hendaklah memberikan manfaat atau faedah. Yang terakhir, syarat ketiga, harta tersebut mestilah memberi manfaat yang berpanjangan, yakni bukan seperti makanan atau seumpamanya. Antara syarat sah dalam berwakaf ialah yang pertama, wakaf tidak dihadkan tempoh yang tertentu. Umat Islam diberi peluang untuk berwakaf pada bila-bila masa yang mereka mahu, tidak mengira masa dan hari. Syarat sah yang kedua ialah tujuan dan maksud wakaf hendaklah jelas, di mana niat untuk berwakaf mestilah berniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala dan berniatkan untuk membantu dan memberi kemudahan kepada orang awam. Syarat sah yang ketiga ialah wakaf tidak dilaksanakan secara tunai tanpa syarat, di mana wakaf dalam bentuk tunai perlulah menepati syarat-syarat dalam Islam. Untuk harta wakaf pula, hanya 1/3 daripada seluruh aset sahaja yang boleh diwakafkan. Hal ini kerana sekiranya wakaf melebihi 1/3 daripada seluruh hartanya, lebihan itu akan terbatal, melainkan dipersetujui oleh semua waris faraid wakaf. Oleh itu, hanya 1/3 saja yang boleh digunakan. Seterusnya, mengenai harta wakaf. Pewakaf tidak boleh mengambil semula hartanya dan tidak boleh dijual beli. Mengapa hal ini boleh terjadi? Ini kerana selanjutnya, apabila seseorang telah mewakafkan hartanya, maka ia tidak boleh dibatalkan atau diambil kembali, baik oleh wakif ataupun mahu orang lain.
Harta benda wakaf telah menjadi milik Allah seluruhnya. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, mahu diwariskan. Oleh itu, harta wakaf tidak boleh dijual beli. Hal ini kerana jika tanah yang diwakafkan secara khusus sama ada untuk membina surau atau tanah perkuburan, penerima wakaf itu perlu amanah dan bertanggungjawab dengan apa yang diwakafkan. Baiklah, mari kita lihat contoh. Tanah yang diwakafkan tidak boleh dijual. Jika rumah yang dibina di tanah berkenaan, hanya bangunan itu sahaja yang boleh dijual untuk tempoh tertentu. Hanya rumah sahaja yang boleh dijual, bukan sekali dengan harga tanah, dan harganya bukan seperti di pasaran. Isi terakhir untuk harta wakaf. Manfaat harta wakaf boleh dinikmati oleh semua ummah. Hebat kan harta wakaf? Ini kerana manfaat wakaf boleh dinikmati seluruh ummah, membuktikan Islam menggalakkan ibadat itu demi memajukan kesejahteraan umum. Salah faham manfaat wakaf hanya tertakluk kepada orang Islam perlu dibetulkan kerana ia turut merangkumi masyarakat bukan Islam. Hebat bukan? Hal ini kerana orang bukan Islam juga boleh menikmati manfaat harta benda wakaf. Jadi marilah kita sama-sama berwakaf demi memakmurkan ekonomi umat Islam serta demi ganjaran yang akan kita dapat di akhirat nanti.